Buletin Didik 15 Jun bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Pihak berkuasa kawalan dadah PBKD bersetuju meluluskan penggunaan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech kepada individu berusia 12 tahun ke atas. Kelulusan pendaftaran bersyarat itu memerlukan maklumat kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk vaksin itu dipantau serta dinilai berdasarkan data terkini dari semasa ke semasa. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, ia perlu bagi memastikan perbandingan manfaat risiko bagi produk vaksin berkenaan kekal positif. Keutamaan pemberian vaksin bagaimanapun masih kepada kumpulan berisiko tinggi. Selaras dasar sedia ada ditetapkan di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan walaupun indikasi tambahan itu diluluskan. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan, dua produk vaksin yang memerlukan satu dos pelalian juga diberikan kelulusan bersyarat. Ia adalah vaksin Convidacia Recombinant Novel Coronavirus keluaran CanSino Biologics Inc. China dan vaksin Janssen keluaran Johnson & Johnson. Kadar pemberian suntikan vaksin di seluruh negara semakin menghampiri sasaran 200,000 dos sehari. Ia setelah kadar suntikan yang direkodkan semalam mencapai 197,963 dos, tertinggi sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan mula dilaksanakan. Menurut perangkaan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV, daripada jumlah itu 142,890 adalah dos pertama, manakala 55,073 pula dos kedua. Kadar tertinggi pemberian suntikan vaksin yang direkodkan sebelum ini adalah 157,949 dos pada 10 Jun lalu. Jumlah keseluruhan pemberian dos vaksin seluruh negara setakat semalam sebanyak 4,688,233 dos dengan 3,275,194 meliputi dos pertama dan selebihnya dos kedua. Kuala Lumpur masih merekodkan kadar tertinggi pemberian suntikan vaksin dengan 700,566 dos. Diikuti Selangor 667,743 dan Sarawak 519,596. Bagi pendaftaran MySejahtera, 13,811,642 atau 59% daripada keseluruhan individu berusia 18 tahun ke atas di negara ini telah mendaftar. Ia adalah peningkatan 3.2% atau 21,906 orang berbanding kadar pendaftaran yang direkodkan JKJAV kemarin. Wan Muhammad Firdaus Wan Khalid membuktikan kekurangan diri sebagai orang kurang upaya OKU bukan penghalang untuknya mencatat keputusan cemerlang 9A dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 yang diumumkan baru-baru ini. Keputusan itu membolehkan Wan Muhammad Firdaus tersenarai antara pelajar terbaik negeri Terengganu. Merupakan pelajar tunggal bagi calon berkeperluan khas di Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai. Wan Muhammad Firdaus mengalami masalah penglihatan pada mata kanan selepas mengalami kemalangan pada umur 9 tahun ketika bermain mercun. Anak ke-6 dari 7 beradik itu hanya mampu melihat dengan menggunakan sebelah mata sahaja. Namun telah menjadikan kekurangannya itu sebagai satu semangat untuk dia sentiasa positif. Wan Muhammad Firdaus memilih untuk tinggal di asrama sekolah kerana mudah untuk mengikuti kelas secara PDPR selain dapat mengulang kaji dan berbincang dengan rakan-rakan. Cabaran sepanjang 14 bulan belajar, dia macam susah untuk berjumpa dengan cikgu. Kalau nak jumpa cikgu, tak boleh dapat jawapan terus. Kena tunggu dulu. Macam mana kita sendiri untuk berusaha itu? Dengan cara, disebabkan saya pelajar di LP, saya ada kemudahan untuk akses internet. Jadi senang sikit nak cari bahan. Jadi tekanan tu ada tak? Ada sikit-sikit. Sementara itu, Pengetua Sekolah SMK Cukai Tengku Syahril Tengku Dahlan berkata, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran tahun lalu, guru-guru komited dalam melaksanakan tugas bagi memastikan kecemerlangan pelajar. Sepanjang 14 bulan ni dalam tempoh orang kata PDPR ni memang cukup amat mencabar bagi kami lah. Apatah lagi untuk bersemuka dengan pelajar-pelajar. Kerana dalam kaedah bersemuka tu rasanya lebih bermakna untuk kita menyampaikan ilmu pengetahuan buat mereka. Tapi guru-guru kami sememangnya tidak anggap ini sebagai satu cabaran kerana mereka anggap perkara ni bila online tu insya-Allah capaian internet di Cukai ni cukup amat baik sekali lah. Menurut Tengku Syahrir, guru-guru turut berusaha menghantar sendiri bahan pembelajaran kepada pelajar untuk memastikan setiap mereka tidak ketinggalan pelajaran.
Kembali di Buletin Didik. Peranan bidang seni lukis dan seni reka semakin berkembang dalam dunia komersial negara seiring dengan keperluan pasaran. Bidang itu mempunyai cabang yang meluas, antaranya seni visual, reka bentuk grafik, reka bentuk fashion dan seni halus, sekaligus menjanjikan prospek kerjaya yang pelbagai. Antara universiti tempatan yang menawarkan pengajian dalam bidang ini adalah Universiti Teknologi Mara UiTM. Menurut Dekan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM, Profesor Dr. Ruslan Abdul Rahim, terdapat beberapa program di bawah fakulti ini, antaranya seni reka grafik, seni reka tekstil, seni reka fashion, seni reka permainan kreatif, fotomedia grafik, seni halus, teknologi percetakan dan banyak lagi. Bagi pelajar lepasan SPM 2020 yang ingin memohon melanjutkan pengajian di fakulti berkenaan, syarat kelayakan bagi program diploma seni lukis dan seni reka adalah mendapat 3 kepujian termasuk bahasa Melayu. Lulus sejarah dan juga calon-calon yang berjaya akan ditawarkan di salah satu bidang pengkhususan. Program juga untuk lepasan SPM dan pengalaman kerja, lulus SPM atau diiktiraf sebagai setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 4 kepujian termasuk mana-mana mata pelajaran berikut. Di sini dipaparkan pendidikan seni visual, lukisan kejuruteraan, reka cipta, seni reka tanda, fizik, kimia, biologi, sains tambahan, sains, teknologi rekaan fashion dan membuat pakaian, pola pakaian, pengajian pakaian, rekaan dan jahitan pakaian, membuat pakaian, sejarah, pendidikan Islam, kesusasteraan Melayu, geografi, tasawur Islam, grafik berkomputer dan produksi multimedia. Menyambung syarat khas program, lulus grade E matematik ataupun matematik tambahan, lulus grade E bahasa Inggeris dan juga lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, iaitu ujian melukis, ujian rabun buta warna dan juga sesi temu bual. Selain itu, antara peluang kerjaya yang menanti para graduan melalui program seni lukis dan seni reka termasuk kurator, pereka fashion, pengurus produk, artis, eksekutif pemasaran, pereka permainan video dan sebagainya. Bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2021, Dewan Bahasa dan Pustaka menganjurkan pertandingan resensi atau ulasan buku melalui video. Penyertaan bagi pertandingan tersebut dibuka kepada golongan berkeperluan khas, khususnya orang kurang upaya OKU penglihatan dan pendengaran. Menurut pengerusi program Dekad Membaca Kebangsaan 2021 bagi golongan berkeperluan khas Dr. Rusmadi Baharudin, pertandingan yang kali pertama diadakan ini bertujuan untuk mengasah bakat golongan berkenaan dalam mengulas buku pelbagai genre. Mereka dari kedua-dua kategori ini yang berumur 18 hingga 60 tahun, kami mengalu-alukan penyertaan anda untuk menguji kehebatan anda ataupun kemahiran anda untuk membuat ulasan buku dalam pelbagai genre ataupun sama ada fiction ataupun non-fiction. Ya. Hadiah wang tunai dan sijil penyertaan menanti para pemenang. Kepada yang berminat, boleh layari laman web tertera untuk pendaftaran penyertaan. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 31 Julai depan. Baik, dalam usaha menarik minat kanak-kanak serta mengasah bakat bercerita, Dewan Bahasa Pustaka menganjurkan pertandingan bercerita bertemakan kisah Ramadan. Pertandingan tahunan itu antara program yang mendapat sambutan menggalakkan dari pelajar sekolah. Menurut Pengarah Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra DBP Dr. Hazami Jahari, seramai 50 peserta dalam kalangan kanak-kanak berumur antara 7 hingga 12 tahun dari seluruh negara menyertai pertandingan ini. Antara tujuan pertandingan ini termasuklah memberikan ruang kepada kanak-kanak untuk menyerlahkan bakat dalam bidang penceritaan, meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan membina keyakinan diri. Di samping dapat memperkukuhkan penguasaan penggunaan bahasa kebangsaan kepada semua kanak-kanak kita. Pertandingan itu dimenangi pelajar Sekolah Kebangsaan Seri Serdang Selangor Iris Ramadhani Nur Muhammad. Jelas adik Iris, dia membuat persediaan hampir seminggu untuk menghafal dan menghayati cerita pilihannya. Sebenarnya, saya berasa sangat terkejut dan tak sangka dapat menjadi Johan, memandangkan banyak persaingan yang hebat daripada peserta lain. Diharapkan DBP dapat meneruskan usaha murni seperti ini untuk memartabatkan bahasa dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda seperti saya. Karya Sepasang Kurung Buat Mama ini sebenarnya merupakan hasil cetusan minda asal Puan Suziani binti Abdullah.
guru Bahasa Melayu di sekolah saya, SK Dato' Haji Baginda, Umbai, Merlimau, Melaka. Saya mengambil masa selama 3 hari untuk membuat teks bagi pertandingan ini. Saya berharap agar lebih ramai orang dapat membaca karya Sepasang Kurung Buat Mama ini kerana ianya memang terkesan di hati saya. Semoga orang yang membaca karya ini dapat mengambil iktibar dan menyayangi ibu mereka. Sementara itu, bagi seorang lagi pemenang, Awangku Qayyim Hel Awangku Muhammad Khairi dari Sekolah Rendah Kebangsaan St. Agnes, Kota Kinabalu, Sabah. Dia menyampaikan cerita jurnal Ramadan saya yang berkisahkan pengalamannya berpuasa penuh buat kali pertama. Kebetulan pula, tahun ini saya berasal untuk berpuasa penuh buat pertama kali. Di sekolah agama, Ustazah juga ada meminta kami buat jurnal Ramadan. Macam ni. Oleh sebab itu, saya ingin berkongsi aktiviti saya sepanjang Ramadan ini. Saya harap penglibatan saya ini dapat memberikan pengalaman berharga buat diri saya. Qayyim turut berbangga dapat mengharumkan nama sekolah dan berharap pertandingan sebegini diperbanyakkan lagi pada masa akan datang. Hai kawan-kawan, nama saya Riana Royston. Saya berumur 7 tahun. Saya perawan dusun berasal dari Kota Belud, Sabah. Duduk bersimpu di atas batu sambil makan buah belulu. 65 tahun perjuanganmu memartabatkan bahasa Melayu. Selamat ulang tahun ke 65. Penyu kereta-kereta dirakam bertelur di pantai Akrotiri, Cyprus. Spesies terancam itu dilihat semakin kerap menjadikan lokasi berkenaan sebagai tempat untuk bertelur. Usaha pembersihan pada skala besar dilakukan pihak berkuasa di pantai itu nyata mendorong penyu terbabit bertelur di lokasi berkenaan. Penyu kereta-kereta ini mampu bertelur sekitar 75 hingga 200 biji. Selepas 2 bulan, ia akan menetas dan kembali semula ke laut dan menyelam pada kedalaman lebih 200 meter. Cyprus antara negara pertama di dunia yang melindungi haiwan laut terbabit mengikut undang-undang pada 1971. Ariana Hasha binti Mas Nizar. Umur Patik 6 tahun. Patik bersekolah di sekolah SK Dato' Haji Baginda. Mari dengar Patik pantun. Hinggap tempuak di pohon meranti, terbang dan jadi pintar kelang. 65 tahun Filipin berbakti. Bahasa Melayu kini gah didulang. Masih di Buletin Didik, terus kita ke perkembangan sukan. Inilah masa paling tepat buat Tan Cheng Ho dan barisan Harimau Malaya membuktikan skuad kebangsaan masih ada nilai untuk dihormati. Tiada lagi alasan Thailand mesti ditundukkan. Bukan sahaja untuk meneruskan misi ke Piala Asia 2023, yang paling penting mengembalikan keyakinan peminat bola sepak negara. Detik lewat tengah malam ini, bertempat di Stadium Al Maktoum, Dubai, segalanya akan terjawab. Mampukah Harimau Malaya melangkah ke pentas saingan lebih tinggi atau sekadarkah bertarung di rantau setempat? Berdasarkan kedudukan kumpulan G menjelang pertemuan terakhir kedua-dua pasukan, Thailand yang dibimbing jurulatih Jepun Akira Nishino mempunyai kelebihan. Dan keputusan seri sudah memadai buat mereka ke pusingan kelayakan Piala Asia. Justru tiada jalan lain buat Harimau Malaya. Setiap pemain mesti fokus untuk meraih kemenangan.
lupakan kekalahan memalukan kepada Emirat Arab Bersatu atau nasib yang dicanang-canang tidak menyebelahi ketika ditewaskan Vietnam. And definitely our players have to raise the step up the performance that we didn't do well for the last 2 matches. I hope my players will be getting confident and getting a good momentum playing against Thailand. Rekod lampau mungkin tidak banyak membantu. Berdasarkan 5 pertemuan terakhir, Malaysia menang 2 kali, seri 2 kali dan tewas sekali. Yang pasti, Harimau Malaya tidak pernah meniti laluan mudah setiap kali berdepan skuad Gajah Perang. Memang Malaysia menang pada pertemuan terakhir di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 2019, namun ujian sebenar adalah pertemuan di Stadium Al Maktoum lewat malam nanti. Bola sepak Copa America menikmati detik gemilang bersama Barcelona. Penampilan dengan skuad kebangsaan nampaknya masih belum memberi kepuasan buat Lionel Messi. Messi nyata kecewa selepas jaringannya gagal membantu Argentina menundukkan Chile pada saingan kumpulan B. Dua perlawanan kumpulan B menyaksikan Argentina terpaksa akur sekadar seri 1-1 menentang Chile. Keputusan itu membolehkan Paraguay berada di tangga teratas kumpulan selepas menewaskan Bolivia 3-1. Aksi yang berlangsung di Stadium Nilton Santos meletakkan Argentina selaku pilihan ramai untuk mengalahkan Chile. Jangkaan itu hampir menjadi kenyataan apabila juara dunia 2 kali ini di depan menerusi sepakan percuma Lionel Messi pada minit ke-32. Begitupun 11 minit babak kedua bersambung, pengadil menghadiahkan sepakan penalti kepada Chile. Ia selepas VAR mengesan kekasaran dilakukan ke atas Arturo Vidal. Sepakan Vidal berjaya diselamatkan Emiliano Martinez, namun tindakan susulan Eduardo Vargas menghasilkan jaringan penyamaan Chile. Keputusan 1-1 kekal sehingga whistle penamat. Sementara itu, kerancakan bola Euro 2020 berterusan dengan 3 lagi perlawanan berlangsung. Aksi kumpulan D, Republik Czech menewaskan Scotland 2-0. 2 perlawanan kumpulan E, Spanyol akur seri tanpa jaringan menentang Sweden, manakala Slovakia mengejutkan Poland 2-1. Spanyol yang menguasai perlawanan di arena sendiri nyata buntu memecah benteng Sweden. Deretan peluang yang dicipta gagal menemui penyudah dengan penjaga gol pelawat Robin Olsen turut cemerlang. Sweden yang melancarkan serangan balas beberapa kali mencemaskan Spanyol. Keputusan 0-0 kekal sehingga tamat permainan. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan E, Poland yang bermain di tempat sendiri menentang Slovakia ketinggalan seawal minit ke-18 menerusi gol sendiri Wojciech Szczęsny. Meskipun berjaya menyamakan kedudukan menerusi Karolinete seminit selepas rehat, perintah keluar padang kepada Gregor Skrikoviak pada minit ke-62. Susulan kad kuning kedua nyata menjejaskan rentak Poland. Dan 7 minit berselang, Slovakia menjaringkan gol kemenangan menerusi Milan Skriniar. Binaan skulptur menggunakan belon mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Kaidi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.